Tuan-tuan dan puan-puan sahabat sekalian, di dalam tubuh badan kita ini terdapat satu ketul daging yang sangat-sangat mempengaruhi diri kita. Apakah yang dimasukkan itu? Itulah hati. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat sekalian, dengan hati kita dapat merasai pelbagai perasaan, sama ada gembira, sedih, takut dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sahabatku sekalian, hati ini juga boleh menjadikan seseorang itu orang yang baik atau orang yang jahat. Nabi Muhammad SAW bersabda, hati itu adalah ibu kepada seluruh anggota badan. Jika baik hati itu, maka baiklah tuannya. Jika buruk hati itu, buruklah tuannya. Tuan-tuan, puan-puan sahabat sekalian, jika perangai seseorang itu buruk, bencilah pada perangainya, bukannya pada tuannya. Jika perangainya baik, sukailah kedua-duanya. Bahayanya bila hati ini tidak dilatih, maka hati ini akan menjadi sesuatu yang tidak disenangi oleh orang lain. Kesannya sangat-sangatlah teruk. Tuan-tuan, sahabat-sahabatku sekalian, apabila hati ini sudah menjadi sangat teruk, mulalah akan adanya perasaan dengki, iri hati dan suka hendak memburukkan orang lain demi kebahagiaan hati itu sendiri. Melihat perwatakan orang lain yang pendiam dikatakan sombong, tapi dia tidak pernah untuk beramah dengan orang yang pendiam itu. Malah dia lagi suka untuk bersangka buruk. Melihat orang lain suka membantu orang lain, tidak kiralah dalam memberi sumbangan atau dalam pembelajaran, hati yang tidak baik ini akan mula untuk memburukkan diri orang lain, sama ada akan difitnah maupun dihasut orang lain supaya jangan mendekati orang-orang tersebut. Bahayanya penyakit hati ini sampai tahap begitu. Dia tidak boleh melihat orang lain bahagia maupun senang daripada dia, akan ada sahaja perkara yang tidak baik dia hendak cetuskan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Imam Syafi'i berkata, jauhilah orang yang sebegini. Kerana apa? Tidak mustahil dia menceritakan dan memburukkan orang lain pada kita, dan suatu hari nanti dia akan memburukkan kita pula pada orang lain. Jauhilah orang sebegini dan kita tidak akan rugi walaupun sedikit. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat sekalian, ramai dah orang yang macam ni pada zaman kita? Banyak sangat. Sebab apa? Sebab apa jadi macam ni? Kerana ilmu yang dipelajari tidak disematkan di dalam hati. Nasihat-nasihat dari orang lain tidak dipedulikan. Semuanya akan mengikut kehendak hatinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, dekat akhirat nanti, orang yang suka mengumpat dan mengata buruk tentang orang lain ini, mereka ini akan memakan daging saudara-saudara mereka sendiri. Wahai hamba Allah, ingatlah, walaupun setinggi mana amalan kita di dunia, jika kita mempunyai penyakit hati yang buruk, amalan kita semua itu akan hilang dan berterbangan bagai debu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, didiklah hati kita untuk sentiasa bersangka baik dengan semua orang di sekeliling kita. Cukuplah, berhentilah. Sudah tiba masanya kita tinggalkan dari mengikut kata hati yang tidak baik. Berubahlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kalau bukan kita yang nak berubah, siapa lagi yang nak tolong kita? Tekankan hati kita bila kita rasa nak bersangka buruk dengan orang lain, nak iri hati dengan orang lain, tekan sedalamnya dan kita akan rasa hati kita makin baik. Apabila kita melawan kehendak hati kita dari mengikut kata hati yang tidak baik,
Sentiasalah berlapang dada untuk sentiasa menerima nasihat-nasihat, kerana itu adalah salah satu ubat kepada hati yang sekian lama keras dan hitam. Sebab perbuatan kita dengan nasihat dan ilmu serta amalan kita akan melembutkan kembali hati kita. Banyakkan solat, membaca Al-Quran dan belajar mencari agama. Agama ini bukan benda nombor dua. Agama ini benda nombor satu. Sebab agama bukan mencari masa lapang, tetapi melapangkan masa untuk mencari agama. Sibuk macam mana pun, utamakan solat, baca Al-Quran untuk mendidik hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Maksudnya iaitu orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, dengan kita ingat Allah sahaja hati kita menjadi tenteram. Bukan dengan harta, bukan dengan wang, tetapi dengan Allah. Sedarkan diri kita, jaga hubungan kita dengan Allah dan manusia, supaya di akhirat kita tidak menjadi orang yang muflih akibat dari penyakit hati.